Pak Ri, saya nak tanya, kalau kita belajar satu ilmu dari seorang cikgu, kelas tu berbayar dan cikgu tu pun belajar dari cikgu yang pakar. Hari ni heboh, kata cikgu yang kita belajar tu kongsi ilmu, rahsiakan dari cikgu dia. Tiba-tiba cikgu dia tahu dan tak halalkan segala ilmu yang cikgu ni ajar dekat student-student dia. Sedangkan student-student tu tak tahu dari mana ilmu yang cikgu tu ambil. Sekarang ni bukan kat cikgu tu saja dia tak halalkan ilmu tu, tapi semua student-student. Dia suruh ambil balik yuran tu dan sedekahkan kat masjid dan ambil gambar, tunjuk kat dia, baru dia halalkan. Tu nak kira macam mana Pak Ri? Sedangkan kami student tak tahu apa-apa. Keliru saya lah dunia hari ni. Jadi pelik lah. Ilmu bukan kita punya, Allah punya. Allah sampaikan kan kepada kita melalui pelbagai cara. Antaranya disampaikan oleh guru. Pernah ke cikgu SPM kita buat cerita kat itu. Hari ni kita jadi doktor. Hari ni saya jadi seorang motivator. Kan, ada tak guru saya datang jumpa saya, dia kata apa, Pak Aris, aku nak balik semua ilmu yang aku bagi kat engkau bayar balik apa yang aku telah ajar engkau dulu, sebab engkau sekarang jadi lebih baik pada aku. Tak ada kan. Bila kita tidak mencintai Islam kita, satu Nabi letakkan silaturahim tempat paling atas. 3 perkara yang Allah bayar kes kat dunia, Allah tunjukkan kat dunia adalah memutuskan silaturahim. Nampak tak? Bila kita membuat kesan, kita putuskan silaturahim, Allah bayar kita kes kat dunia. Kan, silaturahim adalah perkara yang sangat besar. Nampak tak? Hubungan sama Islam sangat besar. Tidak sempurna iman, kan? Tidak sempurna iman kalau kita putuskan silaturahim, kalau kita tak menyayangi satu sama lain. Kan? Ini adalah perkara penting. Kalau kita faham tentang konsep sayang, betapa Allah sayang kita, betapa Allah kasih kita, mana mungkin kita khianat orang lain pula. Nampak tak? Ilmu ni adalah ilmu very subjektif. Ilmu very subjektif. Dia bukan produk, barangan. Ini ilmu. Kalau saya ajar seorang buat kek, dan dia menggunakan ilmu yang saya ajar tu, kemudian Allah rezekikan kek dia melaris, saya tak boleh pertikaikan. Ilmu tu ilmu aku tu. Patut engkau tak boleh jadi kaya raya macam ni. Ini semua salah. Kan? Ilmu ni satu, bila kita menuntut ilmu ni kita mesti ada adab. Kan? Kalaulah awal-awal guru tu dah ada akad, itu lain. Kan? Tapi saya yakin ilmu ni disebarkan. Bukan ilmu tu nak gunakan. Saya ajar kat sini, tak boleh share ke tempat lain. Itu biasanya kita belajar ilmu tarikat, ilmu tasawuf. Kita tak bagi tahu kat orang lain sebab kita nak orang yang tak belajar amalkan benda yang dia tak faham, nanti jadi fitnah. Itu saya faham. Itu saya belajar. Itu saya faham. Kalau kita belajar, kita pergi tarikat, kita buat zikir. Allah, Allah, Allah. Kita cakap kat orang lain, orang tu penganjat. Orang tu penganjat. Itu kita belajar. Maka guru akan cakap, pendekatan ni jangan bagi kat orang, takut fitnah. Jadi ilmu tu bukan tak nak bagi kat orang, tapi ilmu tu kena belajar. Nampak tak? Sebab kalau orang lain buat, dia jadi fitnah, jadi gurauan. Hari ni kan dah ada dunia handphone, banyak orang rakam perkara-perkara yang bagi kita pelik, tapi dalam Islam tu tak pelik. Tapi kita rasa pelik sebab orang tak buat. Nampak tak? Maka jadi pelik lah. Nampak tak? Allah, Allah, Allah. Ni apa zikir macam ni? Sebab kita tak belajar. Orang belajar, dia faham. Dia tak ganggu orang pun. Dia zikir. Dia nak rasa nikmat zikir tu. Dan dia dapat kedudukan yang berbeza-beza daripada cara kita buat zikir. Tak ada masalah. Sebab tu hari ni kan orang suka kan rakam lah, tunjuk kat orang lah. Jadi timbul fitnah. Kan? Cerita yang sahabat kita kongsikan kan jelas. Kalau guru tu ada buat akad, apa yang saya ajar dalam dewan ni tak boleh share kat orang lain. Nak tahu juga kenapa tak boleh share. Kalau kamu rasa kamu tak selesa dengan apa yang dibincangkan, apa yang diakadkan, saya cadangkan tak payah masuk. Tak payah masuklah. Jadi tak timbul fitnah. Tak timbullah isu. Dan pada guru tu saya pun tak pasti kenapa kita mesti ada halangan kepada penyebaran ilmu. Yang saya faham tentang ilmu agama je. Kan? Sebab ada ketikanya benda tu tak boleh sebarkan kat orang, takut timbul fitnah. Dan ada amalan yang takut orang kata ini amalan kurafat, amalan salah. Jadi dia boleh jadi macam tu. Allahumma salli wa sallim. Jadi tolonglah kan, saya secara jujur saya tak faham apa sebenarnya sedang berlaku. Jujurnya saya hanya boleh kongsi perkara yang kita semua faham. Cikgu kita ajar kat kelas, dan seorang cikgu yang beriman pada Allah SWT, dia akan halalkan setiap apa yang dia ajar. Dan saya pernah di madrasah saya, pelajar saya, ada ustaz saya kata, aku tak halalkan apa yang aku ajar kat engkau. Bukan macam tu kita sepatutnya dalam dunia mengajar, dalam dunia dakwah. Tak macam tu sepatutnya. Ini adalah perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku. Saya ada, bukan tak ada. Dulu ada seorang ustaz ni, bila dia marah, dia kata aku tak halalkan.
kan. Aku tak halalkan ilmu aku pada kau. Nampak tak? Contohnya kalau ada masalah je, pelajar ni tak boleh cakap. Kalau cakap ni aku tak halalkan, tak boleh. Itu salah. Itu berdekatan yang siapa kita, subhanallah, ilmu yang kita dapat ni pun daripada guru lain. Macam mana kamu sekat kat situ je, sedangkan sebelum kamu dapat ilmu tu ada orang lain dapat dulu. Dan dia belum cabang yang banyak. Nampak tak? Subhanallah. Jadi tolonglah. Saya tak pertikaikan kalau pergi program kena bayar tu, saya tak ada masalah. Kan? Kamu sendiri nak bayar. Kalau dia kata kena bayar 500, kamu sendiri nak bayar. So kamu jangan pertikaikan kalau kamu pergi bayar 500 tak dapat, kamu tak berubah juga. Sebab nak berhidayah tu Allah, bukan guru. Guru bagi ilmu. Tapi hidayah tu milik Allah. Kena faham tu. Jelas tu. Nampak tak? Berapa ramai orang pergi surau, pergi kuliah, kami masih mengumpat, masih kutuk orang. Tapi kaki kuliah, kaki selawat, majlis selawat dia pergi, hebat. Kami masih kutuk orang lagi, masih fitnah orang, masih hina orang, masih caci orang. Nampak tak? Allah masih ajak somat orang ayat somat. Faham ke faham ni? В мире не осталось искренних